Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu rasuah di Malaysia, di mana sebelum ini kita mendengar Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang memang mahu membersihkan rasuah menangkap jerum-jerum di seluruh Malaysia dengan kerjasama SPRM. Bahkan yang di Pertuan Agong 17 Sultan Ibrahim sudah bertitah berkaitan dengan ini. Namun saudara-saudara, masih lagi terdapat beberapa unsur rasuah yang kita dengar. Dan terkini Azam Baki dalam satu kenyataan. Ini adalah berkaitan dengan Kerajaan Negeri Kelantan yang melibatkan negeri pimpinan PAS ataupun Perikatan Nasional. Nah, saudara-saudara, SPRM siasat 10 projek pembinaan Telaga Jecari lebih RM300 juta. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, SPRM membuat siasatan terhadap 28 telaga jari yang dibina menerusi projek pembinaan Telaga Jejari HCW yang membabitkan 10 projek pembinaan serta membaikuli loji rawatan air LRA dianggarkan berjumlah lebih 300 juta yang dibina Air Kelantan Sedan Berhad AKSB kerana gagal berfungsi bagi membekalkan air kepada penduduk. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, projek berkenaan dibina antara 2008 hingga 2015. Dalam pada itu kita juga mendengar kepimpinan daripada Kerajaan Kelantan, yaitu melalui Timbalan Menteri Besar ataupun kepimpinan tertinggi Kerajaan Negeri Kelantan yang berkata akan memberikan kerjasama kepada SPRM. Nah, persoalannya, adakah kerajaan pimpinan PAS ataupun Perikatan Nasional ini terlibat dengan penyelewengan dana sehingga yang mengaitkan bajet lebih RM300 juta ini? Adakah memang benar-benar ada rasuah berlaku di dalam Kerajaan Kelantan? Kalau benar, mungkinkah kita akan mendengar beberapa seperti yang berlaku sebelum ini, rasuah sehingga terdapat pemimpin yang ditemui di dalam kediaman, di dalam pejabat kabinet, di dalam kereta, yaitu wang-wang ataupun duit-duit rasuah hasil diseleweng dana itu. Jadi itu menjadi persoalannya lah, adakah Kerajaan Kelantan memang terlibat dengan rasuah? Ini komen daripada Azam Baki ataupun kenyataan daripada Azam Baki yang pasti mengejutkan pimpinan PAS. SPRM siasat 10 projek pembinaan Telaga Jejari lebih RM300 juta. Berkaitan dengan isu ini, Kerajaan Kelantan membuat kenyataan akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM melalui Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Fadzli Hasan, berkata, Kerajaan Kelantan tidak akan mengganggu proses penyiasatan yang sedang berjalan. Nah, kalau benar memang Kerajaan Kelantan terlibat dengan rasuah, adakah dengan ini MB Kelantan dalam bahaya bersama dengan kepimpinan tertinggi PAS? Itu menjadi persoalannya. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Pels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini kita dikejutkan dengan kenyataan daripada pemimpin PAS. Kita dikejutkan dengan berita yang menyebut ataupun mengaitkan nama Setiausaha Agung PAS, yaitu Taqiyuddin Hasan, yang menggelar Anwar Ibrahim sebagai homoseks. Nah, saudara-saudara, perkara ini adalah satu perkara yang amat serius, dan ini merupakan satu serangan terhadap Anwar Ibrahim. Namun saudara-saudara, selepas perkara ini tular, kita juga sedia maklum sebelum ini terdapat
kecaman terdapat serangan yang diterima Anwar Ibrahim. Namun saudara-saudara, di sebalik serangan, kritikan, dan juga kecaman yang diterima PMX, hakikatnya Anwar Ibrahim masih lagi berdiri teguh sebagai Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, satu perkongsian susulan ataupun berita susulan. Satu perkongsian daripada Syahbudin Husin berkaitan dengan perkara ini. Nafi pula, tapi kenapa bukan Taqiyuddin sendiri yang buat penafian? Itu menjadi persoalannya. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan tidak pernah membangkitkan isu homoseksual terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kata parti itu. Sebaliknya, kata pengarah jabatan penerangannya Nazir Helmi, rakaman ceramah Taqiyuddin sempena PRK Kuala Kubu Baharu sebelum ini dikerat pendek, disunting, dan dimanipulasi dengan niat jahat. Katanya hasil akhir tidak menggambarkan konteks keseluruhan yang hendak disampaikan. Terdahulu tersebar video ringkas di TikTok yang menunjukkan Taqiyuddin mendakwa Anwar sebagai pengamal homoseksual tegar. Nazir berkata, penelitian mereka mendapati Taqiyuddin hanya mengulangi apa yang disebut oleh Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkenaan pembelaan terhadap Anwar akibat dakwaan portal Itali Agenzia Nova. Ketahuilah ulasan yang disampaikan adalah berbentuk persoalan apabila pihak YAB PMX belum lagi mengambil sebarang tindakan, sedangkan nama baik seorang PM wajar dibersihkan jika ia adalah sebuah fitnah yang nyata. Itulah kandungan sebenar dalam ucapan penuh tanpa disunting, dan ternyata ia amat berbeza dengan fitnah yang sedang berlegar, seolah pemimpin PAS membuat kenyataan berkenaan. Menjawab tuduhan itu, Anwar pada Desember 2022 menyindir Hamzah sebagai belum mendapat tarbiyah ataupun didikan daripada Hadi Awang. Hadi menghasilkan buku bertajuk Kazaf Mangsa Fitnah tidak lama selepas Anwar didakwa di mahkamah atas pelbagai tuduhan pada akhir 1990-an ketika PAS mendukung gerakan reformasi. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, laman web yang dipetik Hamzah itu tiada kewibawaan dan tidak dibaca oleh orang Itali sendiri. Dalam kenyataan, Nazir juga berkata, PAS akan meneliti tindakan undang-undang bagi memastikan penyunting video itu mendapat pengajaran. Sebelum ini, pemimpin populer PAS Muhammad Sanusi telah disaman oleh Anwar kerana didakwa memfitnahnya dalam kes liwat. Nah, saudara-saudara, dengan ini, adakah siapapun juga pemimpin daripada PAS yang cuba menyerang Anwar akan dikenakan tindakan undang-undang? Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.